السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-84 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Yang bermaksud, dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menyatakan bentuk azab yang Allah turunkan kepada kaum Lut dengan firman-Nya wa amtarna alaihim matara, yang bermaksud dan kami utuskan ke atas kaum Lut suatu bentuk hujan, tetapi hujan yang pelik, iaitu hujan berbentuk hujan batu, yang mana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. Dalam surah Hijr ayat 74 yang bermaksud, maka kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang balik, bermaksud tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitu juga dalam ayat yang ke-82 daripada surah Hud yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Yang bermaksud, maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, yakni tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami hujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, betapa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Lut, dan Allah jadikan siksaannya begitu hebat dan begitu dahsyat sekali, di mana Allah menyatakan, kami telah, seolah-olah Allah menyatakan bahawa kami telah balas mereka dengan hukuman yang sesuai dengan kedahsyatan jenayah yang mereka lakukan. Maka sesungguhnya mereka itu apabila telah menterbalikkan sesuatu ketetapan Allah dengan mendatangi wanita dan dengan mendatangi lelaki dengan meninggalkan kaum wanita, maka kami musnahkan mereka dengan suatu hukuman yang menterbalikkan kedudukan mereka, iaitu permukaan mereka ditimbus oleh tanah di bawah, daripada bawah bumi. Lalu Allah jadikan yang atas, tanah yang atas diletakkan di bawah, dan di bawah diterbalikkan ke atas. Dan kami, yakni Allah, hujani mereka dengan hujan daripada batu yang terus menerus memusnahkan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang perlu kita lakukan? Allah menyatakan selepas frasa ini, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, dan lihatlah wahai orang-orang yang berakal, dengan penglihatan yang mengambil pengajaran, yang mengambil ibrah tentang nasib mereka, iaitu orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur dan mereka
melakukan suatu kejahatan yang paling dahsyat, maka awaslah kamu agar jangan melakukan perbuatan mereka, supaya tidak akan menimpa kamu azab yang dahulunya menimpa mereka. Dan berjalanlah kamu semua di jalan Allah, yang dengannya kamu akan beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat hadis-hadis yang menjelaskan tentang jenayah yang dilakukan oleh kaum Lut ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Yang bermaksud, sesiapa yang kamu temukan ia melakukan amalan kaum Lut, maka bunuhlah si pelaku dan orang yang diperlakukannya. Imam Abu Hanifah berpandangan bahawa orang yang melakukan liwat dihukum dengan dicampakkan daripada puncak bukit dan diiringi dengan lemparan batu seperti yang dilakukan terhadap kaum Lut. Setengah ulama pula berpandangan bahawa orang yang meliwat hendaklah direjam, sama ada orang yang belum berkahwin ataupun telah berkahwin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-85 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Yang bermaksud, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Ia berkata, wahai kaum, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu sempurnakanlah sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda-benda dan perkara-perkara yang menjadi haknya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya makmur teratur dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu benar orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Suratul A'raf membawa kita kepada cerita yang baru, iaitu kisah berkenaan dengan Nabi Syuaib dan bersama-sama dengan kaumnya, yang mana Allah berfirman, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kami telah utuskan kepada Madian, kepada kaum Madian atau penduduk Madian, saudara mereka Syuaib alaihissalam. Madian adalah nama bagi kabilah yang dinisbahkan kepada Madian bin Ibrahim alaihissalam, dan mereka tinggal di suatu tempat yang dinamakan Ma'an, yang terletak di antara batasan atau sempadan Hijaz dan Syam. Dan mereka juga adalah penduduk ataupun dikenal sebagai Ashabul Aikah. Al-Aikah merujuk kepada suatu kawasan yang penuh dengan pokok yang berada bersebelahan dengan kampung Ma'an, dan ia didiami oleh beberapa golongan manusia dan diutuskan Allah kepada mereka Nabi Syuaib alaihissalam. Syuaib pula ialah Syuaib bin Mikail bin Yashjar bin Madian bin Ibrahim. Adapun menurut ahli Taurah, mereka menyatakan bahawa Syuaib ialah Syuaib bin Saifun bin Ifa bin Nabit bin Madian bin Ibrahim. Dan namanya dalam bahasa Syriani ialah Yatrun, dan juga disebut Ra'wil, artinya orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Ibu Nabi Syuaib ialah Mikil binti Lut. Adalah diriwayatkan bahawa Nabi Syuaib itu berkeadaan buta matanya, namun dia telah digelarkan sebagai ahli pidato para nabi kerana beliau sangat bijak memujuk kaumnya. Allah mengutuskan baginda menjadi nabi dan rasul kepada ahli Madian dan juga kepada Ashabul Aikah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW
pernah menyatakan tentang Nabi Syuaib dengan sabdanya, "Dzalika khatibul anbiya li husni muraja'atihi liqaumihi wa quwwati hujjatihi." Beliau adalah terkenal sebagai nabi yang pintar berpidato kerana pandainya ia memujuk kaumnya dengan kekuatan hujahnya. Kaumnya adalah orang yang kufur dan bersikap suka mengurangkan timbangan dan sukatan. Lalu Nabi Syuaib AS mengajak mereka kepada mengesakan Allah dan melarang mereka daripada bersikap khianat dan akhlak dan melarang mereka daripada berakhlak dengan akhlak yang buruk. Daripada Suddi dan Ikrimah, mereka mengatakan bahawa Nabi Syuaib itu diutuskan kepada dua kaum, Ahlu Madian yang nanti akan dimusnahkan Allah dengan as-sayhah, dengan laungan dan pekikan, dan juga umat yang kedua ialah Ashabul Aikah yang diazab Allah pada hari ia panggil Yaumul Dhillah. Dan tidak ada seorang rasul yang diutuskan sebanyak dua kali melainkan Syuaib alaihissalam. Tetapi para pengkaji daripada ulama memilih bahawa kedua-duanya, iaitu Ashabul Aikah dan juga Ahlu Madian, adalah umat yang sama, dan kedua-dua azab walaupun berbeza tetapi ia adalah dua azab yang saling berturutan dalam ataupun ketika berlakunya. Dan setelah baginda mengajak kaumnya kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala seperti rasul-rasul yang lain, maka beliau menyatakan, "Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Beliau menyatakan, "Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Telah datang kepada kamu mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan kebenaranku, kebenaran pangkatku sebagai rasul. Maka sewajarnya kamu wahai kaumku beriman denganku dan mematuhi apa yang kuperintahkan dan menghentikan apa juga yang aku larang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berdasarkan frasa ini, iaitu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, menunjukkan bahawa Nabi Syuaib alaihissalam sebenarnya mempunyai mukjizat khas untuknya. Namun ia tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim seperti Nabi ataupun mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam melakukan larangan terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya seperti yang dirakamkan Al-Quran, "Fa'auful kaila wal mizan." Maka hendaklah kamu sempurnakan timbangan dan sukatan kepada manusia dengan kamu memberikan orang yang berhak akan orang yang berhak, iaitu haknya, tanpa sebarang pengurangan, dan orang yang mempunyai hak pula mengambil haknya tanpa sebarang tambahan. "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Jangan kamu mengurangi mereka, iaitu hak mereka, dengan mengurangkan sukatan dan timbangan dalam urusan yang berlaku di antara kamu dengan mereka, iaitu urusan bermuamalah. "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi dengan apa yang kamu lakukan padanya berupa kezaliman dan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan, setelah diperbaiki ataupun setelah dilakukan kebaikan atau pembaikan al-islah pada bumi ini, iaitu yang dilakukan oleh para anbiya, juga orang-orang yang saleh, orang-orang beriman, para pengikut para anbiya yang telah bersikap adil dalam muamalah mereka, yang telah bersikap mematuhi peraturan dan berpegang kepada yang hak, yang benar dalam setiap tindakan mereka. Kemudian Allah menangguhkan ayat ini dengan suatu yang sangat penting untuk memujuk dan mengajak kaum Nabi Allah Syuaib, iaitu kaum Madian atau Ashabul Aikah. "Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin." Yang demikian itu yang aku perintahkan, kata Allah, dan aku larang kamu melalui lidah Nabiku Syuaib. Khairul lakum, terlebih baik buat kamu, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu dalam kalangan orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna min ahli al-iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.